Assalamualaikum. Hari ini kumpulan kami akan berkongsi mengenai kesan COVID-19 dari aspek teknologi dalam kalangan masyarakat etnik di Malaysia. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama masing-masing, iaitu nama saya Nurul Amira Liana binti Zaharuddin. Nombor kad matrik saya I21105247. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alim bin Yasmin. Nombor matrik I21105201. Hai, nama saya Amira Syara binti Sabri, bernombor matrik I21105269. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adilah binti Ibrahim, nombor matrik I21105191. Saya Siti Aisyah binti Muhammad, nombor matrik I21105248. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faiz bin Muhammad Nurani, nombor matrik I21105370. Hai, nama saya Najwa Nadira binti Azizan. Nombor matrik saya ialah I21105120. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Aiman bin Adnan. Nombor matrik I21105329. Kesan gejala COVID-19 dari segi teknologi dengan menggunakan diagnosis gambar radiologi. Dikatakan mereka menggunakan moden AI, dan dikatakan lagi ia lebih cepat daripada ujian coronavirus yang sekarang kita menggunakannya, iaitu menggunakan self-kit dan mengambil dalam 30 minit. Dan mungkin dikatakan jika menggunakan gambar radiologi ni mengambil masa yang lebih cepat daripada itu. Yang seterusnya adalah kos menggunakan gambar radiologi ni lebih murah daripada kegunaan kita yang sebelum ni. Jadi perkakasan automatik telah dibuat untuk mengukur gejala coronavirus ini di paru-paru dan untuk memantau tahap pertumbuhan jangkitan serta reaksi untuk penyembuhan. Jadi itu sahaja daripada saya. Teknologi AI dapat digunakan untuk mengesan COVID-19 yang akan melebar dengan input masa dan tempat. Penemuan yang berterusan menunjukkan bahawa COVID-19 mempunyai corak pernafasan yang berbeza dengan sesama influenza dan sesama biasa, yang jelas menunjukkan mereka mengalami pernafasan pantas. Ramalan terhadap pernafasan pantas boleh menjadi ciri diagnostik peringkat pertama yang dapat menambah pemeriksaan skop besar pesakit yang berpotensi positif COVID-19. Pelbagai cadangan telah diutarakan untuk menggunakan telefon bimbit dalam pengenal pastian COVID-19, sama ada menggunakan sensor implan di telefon bimbit untuk mengenali kesan sampingan COVID-19 atau tinjauan berdasarkan telefon bimbit untuk menyalurkan pesakit berisiko tinggi kepada pihak atau agensi yang bertanggungjawab. Kesan daripada pandemik COVID-19 yang telah melanda ke seluruh dunia telah menyebabkan satu peningkatan kualiti dan inovasi dalam teknologi perubatan. Antara kesannya adalah dalam computational biology, yang mana computational biology ini adalah satu sistem yang digunakan sebagai untuk penggunaan analisis data dan pemodelan matematik serta prosedur simulasi komputasi untuk mempelajari biologi. Pakar penyelidik computational biology telah membantu dalam memerangi pandemik COVID-19 melalui pemodelan penyakit
dan mencari penawar lain untuk wabak ini. Pemodelan penyakit secara dinamik menyumbang dalam memahami pengaruh parameter yang menyumbang kepada penyebaran jangkitan dan kesan pengantaraan yang harus dielakkan. Kumpulan pakar di MIT sedang membangunkan pendekatan untuk menghalang novel coronavirus yang menyebabkan COVID-19 dengan mencipta reseptor, umpan atau protein yang mana ianya boleh diambil sebagai ubat. Novel coronavirus yang menyebabkan gejala penyakit dengan mengikat reseptor ACE2 pada tubuh manusia. Pakar MIT menggunakan model Artificial Intelligence iaitu AI yang dilatih dengan data ACE2 untuk proses simulasi hubungan antara reseptor dan virus. Sekian sahaja daripada saya, penerangan berkaitan kesan pandemik COVID-19 ke atas teknologi perubatan dan computational biology. Sekian, terima kasih. Saya akan membentangkan tajuk kawalan media sosial melalui internet. Kita semua mengetahui bahawa pandemik COVID-19 ini telah memberi banyak kesan kepada seluruh dunia dan khususnya kesan di Malaysia. Dan menurut statistik juga, jumlah penggunaan media sosial masa pandemik COVID-19 ini meningkat, yang mana ada membawa beberapa impak negatif ataupun impak positif. Kita boleh lihat semasa pandemik COVID-19 berlaku di Malaysia, banyak penggunaan media sosial yang tidak terkawal oleh masyarakat itu sendiri. Contohnya kita boleh lihat yang mana pergaduhan sesama kaum ataupun rasis meningkat semasa pandemik COVID-19. Seterusnya juga banyak penyebaran berita palsu yang semakin berleluasa. Contohnya pasal vaksin dan statistik COVID. Yang selain itu juga ketagihan internet di peringkat remaja ataupun di peringkat kanak-kanak juga semakin berleluasa disebabkan tanpa kawalan ibu bapa, yang mana semasa pandemik juga ibu bapa perlu bekerja dari rumah. Untuk memudahkan kerja mereka, maka mereka memberi anak-anak gadget dan tidak mengawal ataupun tidak mengambil tahu apa yang anak-anak mereka layari. Jadi kita boleh jadi di sini ada beberapa solusi untuk mengawal media sosial ini. Pertama sekali ialah daripada pihak kerajaan kita sendiri, yang mana perlu mengadakan kempen kesedaran kepada seluruh masyarakat melalui media sosial betapa pentingnya penggunaan media sosial secara berhemah. Yang kedua, ibu bapa juga perlu kawal anak-anak mereka daripada bermain gadget supaya tidak berlaku isu-isu yang negatif isu-isu negatif, contohnya rasis dan sebagainya, untuk kesejahteraan kita sendiri di Malaysia. Setakat itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mengenai kesan COVID-19 dari aspek teknologi dalam kalangan masyarakat etnik di Malaysia, di mana meletusnya pandemik COVID-19 di Malaysia pada awal Februari 2020 bukan sahaja merubah gaya hidup masyarakat, namun membawa perubahan ketara kepada corak kehidupan yang mengoptimumkan penggunaan teknologi. Era kehidupan yang menuntut kita terus berpelitup muka apabila keluar rumah, menjalani ujian COVID-19 dan kuarantinkan diri apabila keadaan memerlukan. Seperti yang digariskan oleh Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin,
kehidupan yang kita lalui ini tidak akan sama dengan cara hidup yang akan dijalani sebelum ini. Jadi, pandemik COVID-19 meninggalkan kesan bukan sahaja kepada kita tetapi juga cara hidup kita. Dan banyak aspek dari segi teknologi yang kita aplikasikan semasa mengharungi pandemik itu dan berkemungkinan besar akan diteruskan. Jika sebelumnya kita lebih selesa dengan proses sosial dan kebudayaan tempatan, secara sekelip mata, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP adalah titik tolak menjadikan konsep kehidupan rakyat Malaysia, terutamanya yang bekerja secara sepenuh masa atau tidak, meneruskan urusan kerja harian secara maya. Norma baharu yang berbeza daripada kebiasaan yang ada telah berubah dan perkara ini tidak pernah terlintas di fikiran masyarakat. Bekerja dari rumah secara tidak langsung sebenarnya telah memungkinkan perkara di luar kebiasaan berlaku. Jadi, kumpulan kami akan menerangkan mengenai teknologi dari pelbagai aspek. Antaranya ialah diagnosis menggunakan gambar radiologi, pengesahan penyakit, perspektif perubatan dan computational biology, kawalan sosial melalui internet, meluaskan aktiviti perniagaan melalui media massa, pengajaran dan pembelajaran secara atas talian iaitu PDPR, dan akhir sekali komunikasi atas talian dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Selain itu, daripada aspek tersebut, akan diselitkan juga kesan-kesan bagi teknologi dalam pelbagai aspek yang bakal diceritakan melalui mereka. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kesan wabak COVID-19 terhadap pembangunan etnik di Malaysia, khususnya dalam aspek teknologi. Dalam menitis arus kemodenan, seperti sedia maklum bahawasanya media sosial tidak lagi asing dalam kalangan masyarakat, tidak mengira bangsa, agama dan usia. Teknologi diibaratkan seperti cendawan yang tumbuh selepas hujan. Tambahan pula, ia memberi banyak perubahan kepada rutin harian kehidupan setiap individu. Justeru, dengan wujudnya teknologi maklumat seperti media massa yang boleh dijadikan sebagai platform untuk berniaga dan jalan kepada ahli-ahli perniagaan meneruskan proses jual beli ketika dilanda wabak COVID-19 untuk kelangsungan hidup mereka. Sebagai contoh, ahli perniagaan boleh memperkenalkan dan mempromosikan barangan jualan mereka melalui WhatsApp, Instagram, Facebook dan sebagainya. Dengan ini akan membantu juga masyarakat dari segi pendapatan mereka, malahan dengan menggunakan platform ini turut meningkatkan lagi ekonomi negara. Lebih-lebih lagi, semasa pandemik COVID-19, kita diarahkan oleh pihak kerajaan supaya kekal berada di rumah. Lapisan masyarakat ketika itu menggunakan teknologi untuk membeli barangan dapur, alat tulis serta pakaian. Maka jelaslah di sini media massa ini dapat menjimatkan dan memudahkan urusan masyarakat. Kesimpulannya, teknologi memberi kita pelbagai faedah. Sekian, terima kasih. Dalam meniti arus kemodenan dengan adanya media massa dan media elektronik, pastinya teknologi ini digunakan secara meluas, tidak kira peringkat umur golongan sama ada tua ataupun muda. Seperti kita telah ketahui, negara kita telah dilanda COVID-19. Jadi, Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM telah memberi satu inisiatif untuk sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah iaitu PDPR bagi pelajar sekolah sehingga situasi semasa jangkitan COVID-19 di negara ini berada dalam keadaan yang sudah selamat. Sebelum sesi pengajaran dan pembelajaran PDP iaitu bersemuka dan fizikal dapat dilaksanakan semula.
Walaupun sesi bersemuka ataupun fizikal masih diakui sebagai kaedah pendidikan terbaik, PDPR yang boleh ditingkatkan lagi pelaksanaannya sama ada secara dalam talian atau luar talian diakui sebagai kaedah paling sesuai bagi memastikan anak-anak tidak ketinggalan dalam pendidikan walaupun berhadapan dengan pandemik COVID-19. Dalam surat khabar berita harian, seorang pelajar yang bersekolah di SMK Lahadi Ipoh Perak yang bernama Nurhazika Adilah binti Razmi yang berumur 16 tahun. Dia berkata bahawa sudah biasa dengan PDPR walaupun mengalami sedikit kesukaran untuk subjek yang memerlukan uji kaji dan penggunaan mamah di sekolah. Namun gurunya begitu memanfaatkan dengan begitu baik penggunaan teknologi. Itu seperti gurunya banyak membantu dengan berkongsi video tambahan mengenai pembelajaran, dan gurunya juga memberikan pelajar permainan dalam talian seperti kuis agar interaksi iaitu komunikasi antara pelajar dan guru, dan pembelajaran dalam kelas iaitu walaupun dalam secara talian menjadi lebih menarik dan seronok. Demikianlah penggunaan teknologi begitu banyak memberi manfaat kepada semua pihak. Sejak pandemik yang melanda negara, masyarakat mengalami kekangan dari segi komunikasi. Perkara ini menyebabkan platform komunikasi atas talian menjadi antara kemudahan untuk masyarakat berhubung. Antara kebaikan yang dapat dilihat ketika pandemik melalui komunikasi atas talian ialah dapat memudahkan perhubungan. Sebagai contohnya, sebarang perbincangan tetap boleh dilakukan meskipun berada di rumah masing-masing. Selain itu, kita tetap boleh berhubung dengan keluarga walaupun berada berjauhan dengan menggunakan kemudahan seperti panggilan video. Dengan mengurangkan kemudahan ini, masyarakat dapat celik IT. Seterusnya, komunikasi atas talian dapat menjimatkan masa dan kos. Perkara yang dapat saya lihat ialah penjimatan dari segi dua aspek. Daripada aspek yang pertama adalah dari segi kos, dan dari aspek yang kedua ialah masa. Komunikasi yang dijalankan atas talian tidak memerlukan sebarang kos. Contohnya, kos tambang pengangkutan untuk ke suatu tempat bagi berjumpa dan melakukan perbincangan. Penjimatan dari segi masa pula, perbincangan atas talian dapat dilakukan pada bila-bila masa sahaja. Selain itu, disebabkan pandemik, platform atas talian semakin dikenali seperti aplikasi Zoom, Google Meet, Microsoft Teams dan lain-lain. Perkara ini juga membantu masyarakat untuk menerokai dalam bidang IT dengan lebih baik. Sebagai kesimpulannya, terdapat banyak kebaikan yang boleh dilihat dalam menjalankan komunikasi atas talian. Secara keseluruhan daripada kesan-kesan tersebut, maka jelaslah bahawa teknologi memainkan peranan penting dalam keadaan negara di Malaysia yang sedang dilanda wabak COVID-19. Hal ini jelaslah bahawa juga teknologi merupakan sumber utama bagi Perintah Kawalan Bergurun bagi segenap lapisan masyarakat etnik di Malaysia. Seterusnya, sepanjang kajian kami dijalankan, kami mewawancara beberapa responden yang pernah dijangkiti wabak COVID-19 di dalam video ini. Seterusnya, semasa anda dikuarantinkan, apakah cara yang anda gunakan untuk terus kekal berkomunikasi dengan keluarga anda? Semasa saya berkuarantin, saya hanya berkomunikasi melalui telefon bimbit dengan buat video call ataupun selalu penelpon keadaan saya semasa kuarantin supaya
kedua ibu bapa saya tidak merasa terlalu bimbang dengan keadaan saya pada masa itu. Okey, bagaimanakah dengan pembelajaran anda semasa penularan COVID-19? Semasa COVID-19 berlaku, Alhamdulillah kelas ketika itu dijalankan masih lagi secara online. Maka saya masih boleh menyertai kelas walaupun dalam keadaan yang agak kurang mengizinkan ketika saya dijangkiti COVID-19. Saya banyak rasa penat yang mungkin sebelum penat, tapi penat yang kali ni agak luar biasa lah sebab COVID-19 ni menjadi punca kita jadi letih walaupun keadaan tu kita tak buat apa-apa pun. Tapi Alhamdulillah saya masih boleh terus mengikuti kelas tanpa tanpa meninggalkan sebarang kelas lah yang berlaku. Cuma mungkin kalau nak dikatakan fokus tu tak adalah fokus sangat, cuma bolehlah sekadar mengisi kehadiran. Okey, terima kasih. Sama. Baiklah Najwa, soalan yang keseterusnya, adakah pembelajaran secara pengajaran dan pembelajaran di rumah memberi kesan kepada diri Najwa sendiri? Kalau nak dikatakan kesan tu, saya sebenarnya lebih suka kelas secara bersemuka lah sebab fokus kita lebih banyak dalam kelas daripada kita hadap laptop kan. Sebab bila hadap laptop ni biasalah banyak gangguan. Masa kita kadang-kadang kalau bosan boleh buka YouTube terus. Minta maaf, bila kita bosan kita akan terus buka benda lain lah. Macam bila kita dekat dalam online kelas ni, kita ada option untuk buka kamera ataupun tak. Kita ada option untuk melibatkan diri dalam kelas secara aktif. Sama ada kita jawab soalan lecturer, kita ada option untuk benda tu. Tapi itulah antara kelemahan yang sebenarnya saya tak berapa suka online kelas. Sebab bila kita dah rasa bosan dalam kelas, kita just biar kelas terbuka macam tu tanpa kita perlu hadirkan diri dan wujudkan fokus yang betul-betul lah dalam kelas online. Itulah. Okey, terima kasih. Okey Najwa, soalan yang keseterusnya, apakah yang Najwa lakukan semasa dalam tempoh kuarantin? Semasa dalam tempoh kuarantin, menakan saya sekeluarga, tak semua yang positif, tapi dalam 2-3 orang tu ada yang positif. Kita orang cuma dalam rumah tu walaupun serumah, kita orang pakat still mengamalkan pemakaian mask, SOP. Kira macam saya nak makan, saya akan makan seorang. Lepas saya makan baru orang lain akan masuk pada dapur lah. Banyak apa-apa pun kita orang banyak duduk berasingan lah. Kira duduk jarak lah lebih daripada 1 meter, 5 meter macam tu. Kira macam kalau saya ada dekat sini, yang lain akan ada kat tempat lain lah. Macam tu lah. Okey, terima kasih. Sama.